Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi. Dan dalam Awani Pagi pada kali ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat menarik sebenarnya. Gigi, saya nak tanya Gigi, pernahkah Gigi bayangkan sebuah kapal terbang yang secara kebiasaannya kita tahu di udara, tapi kini ia bakal ditenggelamkan di dasar laut. Ini yang akan berlaku pada hujung minggu ini, di mana sebuah kapal terbang ringan akan ditenggelamkan di Pulau Lang Tengah, Terengganu untuk dijadikan sebagai tukun rekreasi, dan ia juga dilaporkan bakal mencatat rekod baru Malaysia Book of Record. Dan kita sebenarnya pada pagi ini kita nak membincangkan siapa yang bertanggungjawab di sebalik projek menarik ini dan siapa yang akan melakukannya. Dan ia sebenarnya akan dijayakan oleh penyelam-penyelam Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik PPTD Malaysia. Jadi cukup istimewa kita nak memperincikan mengenai acara ini. Kita akan terus bersama dengan Datuk Seri Muhammad Salihuddin bin Hassan sudah berada dengan kita di studio, yang merupakan Presiden Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik Malaysia PPTD. Selamat pagi, terima kasih kerana sudi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datanglah ke studio kita di Awani Pagi ni. Ini first time Datuk Seri ya? First time di Awani. Okay. Sekian lama juga kita ni tak terima tetamu di studio ni. Tapi dalam masa yang sama juga saya kira topik yang menarik ini pasti lebih menarik kalau orang yang bertanggungjawab yang di belakang tabir ni boleh bercerita mengenai keistimewaan menenggelamkan rangka kapal terbang ini. Tapi Datuk, kita nak mulakan siapa sebenarnya yang menganggotai PPTD Divers dan berapakah sebenarnya jumlah ahli keseluruhannya? Okay, terima kasih sekali lagi pada Gigi dan Hafizi kerana sudi menjemput kami lah untuk berada pada hari ini, dan sikit sebanyak untuk memaklumkan kepada semua satu program yang kita rasa akan menjadi kebanggaan kepada semua lah, sebab akan tercatat dalam Malaysia Book of Record. Dan sebenarnya penyelam-penyelam ataupun dikenali sebagai PPT Divers inilah di kalangan pegawai pejabat awam yang terdiri daripada skim perkhidmatan takbir dan diplomatik. Dan mereka ini bernaung di bawah persatuan perkhidmatan takbir dan diplomatik ataupun dikenali sebagai PPTD. So program untuk menjadikan kapal terbang ini sebagai tukun tiruan ini adalah program di bawah Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik. Dan kalau saya boleh sebut sikit sini, skim perkhidmatan takbir diplomatik adalah salah satu skim yang agak lama di Malaysia ini. Bermula daripada tahun 1896 lagi apabila wujudnya dikenali sebagai Strait Settlement dan Federated Malay State Civil Service yang diwujudkan oleh pihak British. Kemudian PTD secara umumnya telah diwujudkan pada tahun 1920 dengan dikenali sebagai Perkhidmatan Malayan Civil Service, dan seterusnya dia berkembang sehinggalah bertukar menjadi Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik pada tahun 71. Begitu juga dengan persatuan. Persatuan bermula daripada tahun 1950 sebagai Malayan Civil Service Association, dan akhirnya ditukar kepada Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik pada tahun 1971 bersamaan dengan pertukaran nama perkhidmatan tersendiri. Dan kita ada 150 divers. Dan untuk yang terlibat secara khusus dalam aktiviti dan program ini dalam 30 divers. 30 yang terlibat secara khusus lah. Dan untuk makluman juga, PPTD mempunyai ahli seramai 1,017 orang. Terdiri daripada anggota-anggota yang masih berkhidmat dan ada beberapa pegawai-pegawai yang telah bersara tetapi menjadi ahli tetap kepada persatuan. Itulah penggerak utama kita adalah saya sebutkan tadi 30 divers kita ni merupakan satu idaman mereka yang dah sekian lama untuk membuat sesuatu yang membanggakan persatuan dan mereka diri mereka sendiri. Ya. Dan saya pasti PPTD sebelum ini banyak melakukan aktiviti-aktiviti, terutama aktiviti first kemasyarakatan dan juga aktiviti environment untuk kita galakkan lagi ataupun untuk kita memperkasakan lagi kita punya alam sekitar dan sebagainya. Cumanya saya nak tanya, kenapa sebenarnya PPTD ini memilih projek untuk menenggelamkan bangkai kapal terbang, bukan bangkai, maaf, rangka kapal terbang ini sebagai tukun tiruan, dan mungkin Datuk Seri dapat ceritakan sikit dari segi objektifnya apa? Tapi sebelum tu visual yang anda saksikan tadi itulah rangka kapal terbangnya. Itu yang akan diturunkan nanti. Akan diturunkan nanti. Sebenarnya apabila tercetusnya cadangan untuk
menurunkan rangka kapal terbang. Actually kita ada sebiji yang besar yang 8 seater dan kita ada satu yang kecil. Maknanya dua sekali. Dua Tapi sekali. kita akan rekodkan satu yang the main one lah. Yang dikenali sebagai Chieftain. Divers ini telah merata-rata hampir especially dekat kawasan di Asia ini telah merata-rata dah pergi. Sebelum itu mereka tidak bernaung secara spesifik di bawah persatuan dan apabila mereka telah mengadakan beberapa aktiviti sebagai eco divers dengan kerjasama dengan persatuan dengan Jabatan Perikanan Malaysia dalam membantu melihat pemeliharaan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Membina balik koral-koral yang dah mati dan sebagainya. Lepas tu mereka juga terlibat dalam GhostNet. GhostNet adalah untuk membersihkan pukat-pukat yang di karang-karangan laut ni, mereka terlibat bersama dengan Jabatan Perikanan. Dan apabila ada perbincangan dibuat dengan Jabatan Perikanan pun berpandangan tukun tiruan ini boleh satunya memberikan perhatian kepada dunia, tarikan kepada pelancongan dan akan meletakkan Malaysia dalam peta dunia bagi pihak divers ini. Dan sama juga untuk memelihara alam sekitar. Untuk membina kembali kalau sekiranya ada kerosakan habitat semula jadi perikanan, dia akan membantu. Itu antara benda-benda yang ni, dan kebetulan pula kita ada 2 rangka kapal terbang ini yang telah dipersetujui oleh syarikat Docken untuk menyumbangkan kepada kami. Sebab itulah dia menjadi seolah-olah satu sinergi yang sesuai untuk kita adakan. Tapi saya nak sentuh mengenai pelancongan pelancongan itu tadi. Tapi saya nak tanya jugalah kepada Datuk, mana dapat sebenarnya rangka kapal terbang ni? Adakah PPTD sendiri buat satu research untuk cari rangka kapal terbang yang sesuai untuk diturunkan, atau semua sebenarnya rangka kapal terbang boleh je ambil dan turunkan ke bawah laut itu? Sebenarnya tak semua yang kita boleh sebarangan diletakkan ke dasar laut. Dan secara kebetulan syarikat yang mempunyai 2 rangka ini, Docken, syarikat Docken, mereka ada 2 rangka kapal terbang yang dah lama untuk dilupuskan. Dia boleh lupuskan secara jualan sebagai barang-barang lupus, boleh jual besi dan sebagainya. Tapi apabila ditawarkan kepada persatuan, kami melihat ini adalah satu peluang untuk kita menjadikan sesuatu yang lebih baik daripada yang ini. Sebab itulah apabila ditawarkan oleh pihak Docken, kita telah berbincang dengan Jabatan Perikanan melalui bahagian Taman Laut. Adakah boleh kita menjadikan kapal terbang ini sebagai tukun? Sesuai tak sesuai? Mana ada kajian-kajian terperinci dulu Kajian dibuat dan sebenarnya daripada aspek kapal terbang dijadikan sebagai tukun ini bukan satu perkara yang baru. Di negara-negara lain dah ada. Dah banyak dah. Sampai ke Boeing dan sebagainya. Kita ni adalah langkah pertama kita membuat percubaan ini dan kita akan rekodkan dalam Malaysia Book of Record. Dan di Malaysia sebenarnya dah banyak pun kita dah buat tukun-tukun tiruan. Kalau dahulu kita pernah buat dengan tayar dahulu. Zaman-zaman tahun 80-an kita dah buat tukun-tukun daripada keboi berbola dan sebagainya. Dan kita pernah menenggelamkan kapal. Kapal-kapal nelayan, kapal APMM sebagai tukun tiruan. Tapi ini special sebab kita buat well guided dan kita rekodkan dalam Malaysia Book of Record. Okey, jadi ini adalah keistimewaan lah untuk projek kali ini. Ini merupakan kapal terbang pertama, rangka kapal terbang pertama yang akan diturunkan menjadi tukun rekreasi ini, dan saya pasti ia boleh diiktiraf sebagai ataupun termasuk salah satu sebagai Malaysia Book of Record. Cuma ya kalau kita nak lihat juga kepada proses-proses, saya tahu hujung minggu ini acara ini akan ataupun kapal rangka ini akan diturunkan. Berapa lama agaknya proses untuk menyiapkan, mungkin dari segi kertas kerja ke nak melaksanakan keseluruhan projek ini dari tahap perancangan hinggalah ke tahap penenggelamannya nanti? Berapa lama sebenarnya dah ongoing proses ini semua? Sebenarnya kita punya perancangan itu kalau tiada halangan dengan PKP pun ni, kita jangkakan kita akan melaksanakan pada pertengahan ataupun
hampir season yang masih buka di Laut Cina Selatan itu mungkin tahun lepas. Kita dah mula merancang daripada tahun 2020 lagi, awal tahun 20 lagi. Maknanya bila tim Scuba Divers PPTD ini mereka telah mengadakan beberapa selaman dengan kerjasama Jabatan Perikanan bermula daripada Kepulauan Redang, Pulau Bidung, Pulau Perhentian, Pulau Tioman. Kita ambil pesisir pantai di sini ya. Dan akhirnya mereka dapat melihat bersesuaiannya di Pulau Lang Tengah. Dan proses tu agak lama daripada tahun 2020 lagi dalam menyediakan kertas kerja dan juga aspek teknikal. Sebab saya dah bagi tahu mereka, sebab dulu saya pernah dekat Kementerian Pertanian. Saya tahu bagaimana proses teknikal di Kementerian Jabatan Perikanan dan sebagainya. Saya bagi tahu aspek teknikal perlu diberikan penekanan sebab kita tak nak sebarang percubaan kita ini dia akan mengganggu habitat mula jadi. Itu yang pentingnya. Sebab itulah agak lama prosesnya dalam nak menyediakan kerangka dan pemberat dia. Dan dari pemberat dia tu saya difahamkan ada 20 anchor yang seberatnya daripada 500 kg satu sehinggalah kepada 1.5 tan. Untuk dua kapal terbang. Sebab kita tak mahu nanti bila kita letak, tiba-tiba bila ada arus ombak yang kuat, undercurrent yang kuat, dia akan terputus dan sebagainya, akan hanyut sebagainya. Sebab itu akan mengganggu yang lain pula. Itu prinsip pertamanya, apa yang kita letak barang-barang luaran dalam di jasa laut ini tidak boleh mengganggu ketenteraman persekitaran berkenaan. Itulah teknikal itu yang agak sukar dan memerlukan perbincangan yang agak rapi. Rumit sebenarnya tapi satu usaha yang sangat baik. Ada lagi satu talikan menarik juga di Pulau Lang Tengah sebab pengalaman saya ke Pulau Lang Tengah tu sebenarnya selain tak kita tak snorkeling, kita hanya enjoy the view sahaja kan, tapi lepas ni mungkin satu talikan lain. Okey, baik, kita akan bercakap lagi banyak dengan orang kuat untuk projek penenggelaman kapal terbang ringan untuk tukun rekreasi dengan Datuk Seri Muhammad Salihuddin, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Ingin tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Raju capai lebih ramai pelanggan? Jom Unify Business. Ia bermula apabila beliau menjalankan perniagaan keripiknya secara dalam talian dengan penyelesaian pemasaran digital. Kini perniagaannya menyela dari gerai kejualan viral pilihan ramai. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang dan jimat sehingga 50%. Jom Unify Business. Aidilfitri tahun ini. PRM menganggarkan 2 juta kenderaan dijangka menggunakan beberapa lebuh raya seluruh negara menjelang Aidilfitri. Bertimbang rasalah musim perayaan ini. Masuk ke lebuh raya seawal sebelum pukul 9 pagi. Pastikan kita berwaspada. Masyarakat disarankan supaya terus mematuhi SOP asas ketika merayakan Hari Lebaran. Untuk menjaga diri kita tanggungjawab. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita bercakap mengenai projek yang sangat menarik yang akan diiktiraf oleh Malaysia Book of Record, iaitu penenggelaman rangka kapal terbang 2 sebenarnya di Pulau Lang Tengah, yang mana salah satunya tujuannya adalah untuk jadikan tukun dan juga salah satunya juga adalah untuk rekreasi dan juga pelancongan. Ini yang saya nak tanyakan kepada Datuk Salihuddin. Apa yang dimaksudkan dengan pelancongan ni? Ya, kita tahu sebelum ni ada juga kapal yang diturunkan menjadi tukun. Tapi kapal terbang menjadi tukun, dan bagaimana sebenarnya relevan ataupun kena-mengenanya dengan pelancongan tu kepada pelancong-pelancong di luar sana? Okey, kita dah mengetahui Kepulauan Redang, Tioman dan juga Pulau Perhentian ini adalah pusat-pusat tarikan untuk divers. Seluruh dunia tahu. Dia tengok peta, dia tahu antara tempat menarik selain daripada Timur Sabah dan sebelah Semenanjung ini adalah di pesisir pantai sebelah Laut Cina Selatan. Banyak pulau-pulau yang menarik dengan semula jadi dari dasar laut untuk buat diving dan sebagainya. Dan kita tidak ada sesuatu yang menarik di sebelah sini melainkan shipwreck. Shipwreck itu banyak, ada kat Johor, ada yang kapal-kapal perang zaman dulu, ada yang kalau orang datang tu orang akan aim shipwreck mana dia nak pergi.
Dan dalam peta, kalau saya survey juga lah dalam Google, saya tengok, bila tengok diving punya map ni, dia akan mencatatkan tempat mana kalau kata nak tengok aircraft rift. Dia akan keluarlah dari negara-negara mana. Dan apa yang ada di sekitarannya. Dia bukan nak pergi satu tempat itu, nak tengok kapal terbang saja, adalah benda-benda lain. Dan kita dah ada daya tarikan di Kepulauan Redang berkenaan, Pulau Tengah di Pulau Redang berkenaan, daya tarikan berbagai-bagai kejadian semula jadi yang cantik situ. Kita nak tambah satu lagi. Supaya orang dah pernah datang dulu, dia akan datang balik, oh, they have now the aircraft rift. Kita akan pergi kita. Sebab itulah bila dimasukkan dalam peta dunia, dalam peta diving tu, kita nak dimasukkan dan boleh membantu sikit sebanyak dari segi aspek pelancongan dan boleh memberikan pendapatan kepada negara. Itulah antara kita dapat lihat yang kenapa kita memilih melakukan perkara ini, sebab untuk membantu dan menjadi kebanggaan kepada negara. Sebab kita dah ada satu. Betul. Dan saya katakan Indonesia ada, dekat Thailand pun ada, dan sekarang ni Malaysia pun ada. Dengan kemudahan-kemudahan yang banyak di kepulauan berkenaan, lebih memudahkan untuk pelancong datang. Jadi divers boleh masuk lah nanti kalau dia menyelam. Besar ni, berapa saiznya ni Datuk Seri? Dia punya saiz ni, panjang dia lebih kurang dalam 100 kaki. 100 kaki ya? Besar. Kapal terbang ni style lama dia agak besar dan panjang, tapi hanya 8 seater. Dan kita dah keluarkan semua barangan-barangan yang tidak sepatutnya adalah macam enjin, semua kita terpaksa keluarkan lah. Dan kita semua barang-barang mekanikal kita keluarkan, cuma dalam kita kosongkan untuk kokpit, instrumen semua ada. Dan kita boleh membenarkan kepada divers untuk masuk ke dalam. Dan sebenarnya cermin-cermin kita buang dengan harapan kita ikan akan keluar dan masuk dan sebagainya lah tempat ikan ni. Dan kita jangkakan dalam tempoh yang terdekat ini, apabila dia punya habitat tu sesuai, koral akan mula membiak di sini dan sebagainya. Dia akan semula jadi natural. Itu berapa lama masa yang diambil? Untuk koral tu? Koral untuk tumbuh ni agak lama sebenarnya. Dia agak lama, bertahun-tahun. Sebab itulah kita apabila koral ni mati, untuk kita menghidupkan koral balik tu agak susah. Sebab tu kita kena create sesuatu. Kita buat tukun dan sebagainya, dia akan create sesuatu untuk koral datang bertenggek. Duduk situ, dia akan jadi. Agak lama lah, tapi kita jangkakan mungkin dalam tempoh 2-3 tahun tu insya-Allah dia akan jadi matang lah. Sebab makan masa dan dia menjadi satu ekosistem, ikan datang bawa macam-macam lah dia punya sistem tu. Dan sebab itulah kita rasa amat penting dalam kita nak protect ekosistem ini, sebab tapak yang kita pilih adalah di bawah taman laut negara. Tapak itu ada bawah taman laut negara. Jadi berapa kedalamannya semua untuk masukkan, untuk tenggelamkan, menurunkan rangka ni? 18 meter. 18 meter. 8 meter. Tetapi Pulau Tengah ni, dia airnya jernih. Kita boleh nampak view tu dalam paling ni pun 15 meter kita nampak. Dia tak maknanya memberi tarikan lah. Maknanya kalau kita daripada atas pun kita akan nampak rangka kapal terbang. Bila kita turun tu dalam 15 meter kita nampak dah rangka tu dah ni. Dan kita boleh nampak lah sekiranya ada ikan dan sebagainya. Sepatutnya sedemikian lah. Sebabkan kondisi air tenang, bersih dan dasarnya adalah berpasir. Kalau dasar tu berlumpur, dia akan jadi kelodak dan sebagainya. Untuk projek besar begini, adakah ia memakan kos yang sangat besar juga, Datuk? Kos tu agak besar juga, tapi kita bernasib baik kita mendapat sumbangan. Persatuan tidak menanggung 100% sebab persatuan pun kita banyak lagi program lain. Betul. Tujuan ini apabila kita memutuskan untuk kita mengadakan program sedemikian, saya dah minta kepada pasukan ini supaya mereka mencari penaja-penaja yang berminat. Ada penaja yang berminat, dan sebab setengah tu melihat ini adalah prospek untuk mereka berada bersama-sama dalam perjalanan ini. In the future mereka akan dilihat satu penyumbang yang penting lah. Sebab itulah agak besar kos ini sebab teknikal. Dulu apabila kita merundingi banyak perkara dengan Jabatan Perikanan, aspek-aspek teknikal, dan saya sendiri dah bagi tahu saya tak nak sebarang masalah berlaku. Sebab itulah anchor kita tu daripada 10 menjadi 20. Batu yang 1.5 tan dan sebagainya. Dulu 1 tan, kita naik 1.5 tan. Sebab kita nak biar betul-betul kukuh
dan dapat bertahan sampai 4-5 tahun sebab kita kena maintain every year datang dan tengok dan sebagainya. Dan dari segi cabaran juga Datuk pada waktu kapal terbang itu diturunkan. Apa mungkin risiko-risiko dan juga cabaran-cabaran yang bakal menanti nanti ni? Ini kita nak tahu juga ni. Dia sebenarnya on paper nampak senang lah. Betul. Sebab itulah kita kapal terbang tu kita dah siap pasang dan kita dah siap sediakan dan kita naik dengan barge. Naik dengan barge daripada tanah besar ke pulauan berkenaan, tapak yang nak ditempatkan dan akan diturunkan. Yang ini kita memerlukan kepakaran. Bukan sebarangan orang sebab benda tu agak susah nak turunkan dan kita tak tahu setakat mana dia boleh bertahan dan berapa lama dia boleh jatuh dan sebagainya. Sebab tu makan masa sikitlah. Sebab tu yang ini kita memerlukan kepakaran yang tinggi dengan kerjasama sepenuhnya daripada diver kita bersama dengan tim daripada teknikal, tim Jabatan Perikanan dan sebagainya untuk melihat dan diletakkan di dasar laut itu ke arah mana yang bersesuaian. Sebab dia masuk dasar tu benda tu dah ringan kan. Dan menghala ke mana, sebab itulah masa itulah tengok sesuai tak sesuai. Itu antara cabaran paling utama. Tadi saya sebutkan tadi bagaimana nak pastikan rangka ini maintain. Tidak bergerak, tidak akan disintegrate, pecah dan sebagainya. Itu cabaran yang paling penting dan apabila kita letak tu ke arah mana sesuai. Mengalir ke mana, yang tu memerlukan masa. Sebab itulah kita sendiri pun dalam tempoh 2 hari pertama tu kita tak benarkan orang lain masuk dulu, kita nak selesaikan dan sebagainya. Jadi bila dah turun tu dia akan dialihkan juga nak ikut. Nak tengok sesuai. Kalau on paper memanglah menghadap ke sini. Mungkin kat sana tu apabila technical team tengok tu mungkin ada perkara-perkara yang nak diubah dan sebagainya. Dan kami dah jangkakan berdasarkan kepada research kita dah buat selama ni, dari segi pemberat dia tu mencukupi. Tetapi sekiranya kita rasakan masih lagi tak cukup, mungkin kita terpaksa tambah, kita akan buat kemudian. Dan itulah yang tu. Dan Malaysia Book of Record ni pun akan melihat setakat mana sempurnanya lah kita punya projek ini. Itu yang agak mencabarlah kira. Bila dijangka akan dibuka kepada orang ramai untuk melihat projek ni? Kita akan mula menurunkan rangka ini dalam 17 hari bulan. Dah mula bawa ke sana. Dan 20 hari bulan nanti kita akan merasmikan dan saya akan minta Tan Sri Ketua Seksyen Negara untuk merasmikan perkara ini dan secara online lah sebab beliau tak dapat hadir. Dan kita jangkakan dalam tempoh 2 hari selepas diturunkan kita akan tengok, kita akan make good lah mana-mana yang kita rasa perlu dibuat. Dan saya jangkakan pada 22 hari bulan tu kita dah boleh benarkan. Dengan mungkin dekat permulaan tu kita guided dulu lah. Dan macam Hafizi akan ke sana, kita akan bawa masuk ke dalam lah. Dalam mungkin 22 hari bulan dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit harapan daripada Datuk Seri. Kita nak catatkan dalam MBOR ni bagaimana agaknya harapan daripada Datuk Seri sendiri dan juga pihak pengurusan dan juga pihak yang akan turun menjadi dive dan sebagainya. Harapan saya pertamanya agar program kita ini tiada masalah yang besar. Itu yang kita naklah, kita doakan supaya tiada halangan yang besar, halangan teknikal dan sebagainya. Dan harapan yang seterusnya adalah nak pastikan ini akan menjadi kebanggaan kepada negara. Dan seterusnya yang paling penting adalah bagaimana untuk kita terus maintain supaya projek ini yang diusahakan selama 2 tahun ini dapat berterusan dan akan menjadi kebanggaan negara. Dan seterusnya of course lah akan mendapat sambutan daripada pelancong dan sebagainya. Itu harapan kami yang begitu besar dan kita minta lah. Saya yakin dengan divers kita, dengan semangat yang ada, dengan dia punya vision yang ada tu, saya jangkakan perkara ini dapat berjaya dengan sempurnanya, insyaAllah. Jadi saya lihat ada 2 benefit ataupun kebaikannya daripada projek ini. Pertama adalah untuk kita menyelamatkan alam sekitar kita, memelihara dan juga memelihara. Kedua, kita nak bantu dari segi nak merancakkan kembali sektor pelancongan dalam negara kita, terutamanya di Terengganu, di Pulau Lang Tengah itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, orang akan cari Malaysia ni. Untuk tengok
kapal terbang dalam kapal terbang ringan yang menjadi tukun rekreasi. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Salihuddin Hassan, Presiden Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik Malaysia PPTD. All the best Datuk. Terima kasih. 17 hari bulan ni kepada Semoga semua mendapat tercatat dalam MBOR itu. Ya. 30 divers akan menenggelamkan kapal terbang ringan. Bukan satu ya, dua. Dan ia juga akan dibuka kepada orang ramai di luar sana, seluruh dunia, untuk dive, menyelam dan masuk dalam tukun rekreasi itu, kapal terbang berkenaan. Tapi itu saja yang kita dapat bawakan pada jam ini. Tapi sebelum kami berpisah, sebenarnya kita nak bawakan satu cerita menarik. Betul. Anak muda yang cenderung untuk menceburi bidang perniagaan, termasuk menjadi usahawan mikro dalam dunia tanpa sempadan. Dan kita tahu masa pandemik COVID-19 tu banyak mengucap-kacirkan ekonomi. Tapi sebenarnya peluang ini telah digunakan beberapa pihak lah untuk menceburi bidang perniagaan. Dan dengan itu kita nak bawakan kisah mengenai Syazwan Hafiz Muhammad yang nekat terjun ke dalam bidang perniagaan meskipun tiada asas yang kukuh dalam bidang yang baru diceburinya kira-kira 5 bulan lalu. Dan laporan ini akan mengakhiri Awani Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Jiji Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Pemuda berusia 32 tahun itu juga sanggup mengetepikan cita-citanya untuk menjadi seorang pensyarah demi memberikan pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat tentang kesihatan mata. Graduan Sarjana Sains Kesihatan Pengkhususan Optometri UiTM Selangor, kampus Puncak Alam itu berkata, berbekalkan ilmu dan pengalaman bekerja separuh masa di kedai optometri menyuntik semangatnya untuk menjalankan perniagaan itu sekaligus terus membantu masyarakat terutama kanak-kanak mengatasi masalah rabun jauh atau myopia. Sepanjang musim pandemik, apa yang kita tahu, student-student, pelajar-pelajar di sekolah semuanya orang kata bergantung kepada gadget lah. Mereka melakukan aktiviti PDPR kan. Jadi sedikit sebanyak orang kata faktor penggunaan gadget untuk aktiviti seharian tu menyebabkan taraf kesihatan mata mereka juga mungkin terjejas. Jadi dengan meneruskan perniagaan di musim pandemik ini, saya rasa ia di samping dapat membantu masyarakat untuk mengatasi masalah penglihatan tu, kita kata dia juga secara business talking, kita cakap pasal business juga, dia menyumbang orang kata kepada ni lah keuntungan yang memberasakan jugalah. Anak sulung daripada 3 beradik itu berkata, membina perniagaan ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19 bukanlah perkara yang mudah tanpa usaha dan semangat yang kental. Justru sebagai seorang usahawan baru, Syazwan Hafiz terus berusaha keras menyuntik daya kreativiti dan inovasi untuk bersaing dengan pusat optometri yang lain, termasuk menggunakan wadah media sosial untuk mengeluarkan khidmat dan promosi yang ditawarkan. Okey, jujur saya kata tanpa bantuan media sosial pada zaman sekarang, TikTok lah semua kan. Jadi ia adalah medium yang bagus lah kita kata. Usahawan yang berusia 32 tahun itu berkata menerusi platform media sosial itu juga iMolek Optometri mempunyai pelanggan dari seluruh negeri Terengganu. Katanya pelbagai pakej istimewa juga turut ditawarkan kepada pelajar dan golongan kurang berkemampuan dengan harga serendah RM58. Ingin tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy kembangkan perniagaannya? Jom Unify Business. Ya, lihat bagaimana perniagaannya berkembang daripada sebuah kedai sehingga menjadi kedai pilihan ramai dengan penyelesaian perniagaan Unify.